Tip buat kuih bakar kenyal dan sangat sedap. Jom Mokti tunjuk cara secara terperinci. Nampak tak Mokti buka kuih tu, nampak tak kenyal dia tu, kenyal dan lembut, rasa lembut telur tu memang rasa sangat, memang sedap. Inilah dia kuih bakar by Mokti. Anda kalau nak pandai, anda kena tonton video Mokti ni sampai habis. Baru anda boleh ikut cara dan bagaimana Mokti sediakan bahan-bahan dan resipi yang menarik ni. InsyaAllah, setiap yang mengunjungi channel Mokti sebelum pada ni, ramai yang buat pelbagai kuih-kuih Mokti kongsikan di sini, Alhamdulillah menjadi. Dan mereka sangat gembira dan mereka pun ada berbagi testimoni diorang yang dah berjaya lah buat resipi daripada kuih-muih Mokti ni. InsyaAllah anda tak perlu masuk kelas berbayar pun, anda cuma tonton video Mokti ni sampai habis, dan insyaAllah anda dapat ilmunya dan anda praktis, anda boleh buat dan insyaAllah dapat hasil yang memang puas hati. Okey, tanpa buang masa, kita masuk ke dapur Mokti dan kita tengok macam mana Mokti sediakan kuih bakar ni. Memang sedap kuih tradisional ni. Sesuai sangat untuk kuih sarapan pagi ataupun menu petang. Okey, jom. Baik, jangan buang masa lagi. Kita sediakan bahan-bahannya. 4 helai daun pandan, jadikan 1 cawan air daun pandan. Sedikit berwarna hijau. 2 cawan tepung gandum. 1 cawan gula, sedikit garam, 2 sudu margarin jenama buttercup, 4 biji telur, 1 kotak santan, dijadikan 2 cawan santan, ditambah dengan air, sedikit air, dan sedikit esen vanila ataupun 1 penutup esen vanila. Baik, mula-mula kita sediakan 4 helai daun pandan. Terpulanglah nak lebih pun tak apa, nanti kita akan kisar. Kalau lebih kita boleh simpan, nanti kita boleh guna. Okey, kalau nak masak apa-apa kita boleh gunalah yang selebihnya tu. Okey, Mokti guna 4 helai daun pandan, potong-potong. Okey, potong-potong kecil-kecil lah. Okey, lepas tu Mokti akan kisar dia lah. Kemudian campurkan dengan 2 cawan air, lebih kurang macam tu lah. Kalau macam 1 cawan dia macam tak boleh nak bergerak. Mokti campurkan 2 cawan air. Tak apa, kalau lebih air daun pandan tu boleh simpan dan boleh guna time kita nak buat kuih apa-apa nantilah. Cuma kita nak kat sini cuma 1 cawan air daun pandan. Okey, dah dikisar. Okey, ringkaskan. Okey, inilah hasil yang Mokti dah kisar air daun pandan tadi. Baik, kita tapis ataupun putuskan air daun pandan. Kita cuma nak air dia saja.
Okey, nampak tak? Hijau daun pandan ni dan bau air daun pandan ni, aroma dia memang sedap dan menyegarkan. Sebenarnya air daun pandan ni banyak khasiat dia tau. Itulah. Kalau anda nak tahu, anda boleh google lah. Okey, lepas tu tapis, tuskan lah. Nampak tak? Inilah. Ini perahan air daun pandan. Nampak tak? Ni sisa-sisa yang daun yang kita dah blend tadi. Nampak? Bolehlah dalam satu genggam macam tu. Okey, perah sehingga air hijau daun pandan tu keluar lah. Nampak tak? Hijau pekat, cantik kan warna air daun pandan ni. Nampak? Daun bau dia pun memang sangat wangi. Okey, baik. Okey. Masukkan dalam satu cawan air daun pandan tadi dalam cawan lah. Kita suka menggunakan satu cawan, lebih kurang macam Mukti ni. Tak kisahlah kalau anda tak ada cawan macam ni, anda guna je cawan yang macam ada kat rumah tu. Cuma sukatan dia satu cawan lah. Satu cawan dekat rumah anda tu. Tak perlu nak kena cawan macam Mukti ke apa, tak perlu. Itulah kadang-kadang ada orang tanya nak cawan macam mana, besar macam mana. Sebenarnya cawan yang ada di rumah kita lah, kita suka menggunakan cawan tu lah. Okey, lepas tu masukkan sedikit pewarna. Ini tujuan untuk mencantikkan lagi warna kuih bakar kita nanti. Kuih bakar ni memang sedap sangat. Kuih ni kuih yang orang dulu-dulu buat kan, orang kuih tradisional ni. Kalau dekat Kelantan dia orang panggil kuih beke. Itulah kuih beke. Okey, lepas tu sediakan 4 biji telur. Dan sediakan juga 1 cawan gula. Okey. Biar mengalah 1 cawan. Kalau anda nak kurang manis, anda kurangkanlah gulanya. Kalau nak lebih manis, lebihkanlah gulanya. Okey, kalau 1 cawan ni dah ngam-ngam rasanya, tak manis sangat, tak tawar sangat. Okey, ngam-ngam kalau 1 cawan. Okey. Okey, baik. Lepas tu kita akan masukkan sedikit garam. Garam masukkan jugalah sedikit garam. Mukti campur terus dalam gula. Senanglah. Nanti apabila nak satukan sekali, maknanya garam dah tercampur semualah. Okey, sebab garam kan sikit je kita ambil. Okey, Mukti campur sekali dalam 1 cawan gula lah tadi. Okey, mula-mula masukkan. Okey, Mukti guna pengisar terus ya. Kalau nak masuk dalam bekas dulu pun boleh juga. Okey, masukkan 1 cawan gula dan sedikit garam tadi dalam blend. Okey, lepas tu santan. Okey, Mukti guna santan saji ni ya. Santan segeralah, santan kotak dalam 100 ml. Okey, untuk santan ni kita nak kena campur, jadikan dia 2 cawan santan. Okey, Mukti sukat Okey. Maknanya 100 ml ni satu kotak santan ni, santan pekat ni, ngam-ngam 1 cawan tahu santan tu. Okey, Mukti akan campurkan 1 cawan lagi dengan air biasa. Jadi 2 cawan lah ya. Okey, sebab santan tu dah pekat kan. Okey, jadi Mukti campur lagi dengan 1 cawan air biasa ke dalam santan tu. Jadi bermaksud 2 cawan lah untuk santan kan. Okey. Sebab santan tu terlalu pekat. Jadi Mukti campurkan sedikit 1 cawan lagi. Okey, jadi kita guna 2 cawan santan lah ya. Okey, faham ya? Okey, kacau-kacau sebatikan. Nampak? Dah campur 1 cawan santan pun masih pekat. Okey, lepas tu Mukti gunakan sedikit margarin. Okey, jenama butter ni, buttercup. Okey, 2 sudu margarin ya. Okey, masukkan 2 sudu margarin ke dalam blend tadi. Lebih kurang macam tu lah ya, 2 sudu margarin. Jenama buttercup. Lepas tu, sukatkan 2 cawan tepung gandum. Okey, Mukti akan masukkan lagi 1 cawan tepung gandum. Maknanya 2 cawan tepung gandum. Okey, sebenarnya kuih ni senang aja kalau kita faham dan tahu cara macam mana kita nak buat tu. Okey, 2 cawan tepung gandum.
masukkan dalam pengisar tu terus. Okey, kalau pengisar anda tu kecil, okey, anda boleh masukkan bahan-bahan ni dalam mangkuk bekas dululah, baru anda kisar dalam blender. Okey, blender Mok Teh ni pun tak terlalu besar. Nanti kalau adunan dia terlalu banyak, Mok Teh akan keluarkan, Mok Teh akan blenderkan sikit-sikit lah. Okey, lepas tu campur dengan 4 biji telur. Okey. Telur tu basuh terlebih dahulu ya, seelok-eloknya, sebab telur ni kadang-kadang memang ada najis ayam yang kita tak nampak, kadang-kadang tak perasan lah. Okey. Kalau dah najis tu tak elok lah kan. Okey. Baik, pecahkan satu persatu telur. 4 biji telur tadi pecahkan ke semuanya lah. Mok Teh terus pecah dulu dalam mangkuk. Okey, ni tips juga ya. Untuk telur seelok-eloknya pecahkan dulu dalam mangkuk ya. Sebab kalau anda terus masuk dalam yang adunan yang nak dibuat tu, takut telur yang kita guna tu telur yang dah lama. Telur busuk. Sebelum ni pernah terjadi Mok Teh buat macam tu tau. Jadi habis rosak bahan yang kita nak buat tu, sebab kerana satu telur busuk tu. Seeloknya kita pecahkan dulu dalam mangkuk lain, baru masuk dalam adunan yang kita nak tadi lah. Okey, itu seelok-elok dan sebaik-baiknya lah. Okey, masukkan sampai habis lah. Okey, 4 biji telur ni memang sesuai rasa dia, yang lemak, yang memang sedap. Rasa-rasa telur tu lemak-lemak memang sedap lah. Okey, lepas tu boleh kacau-kacau. Okay, kalau blender anda tak cukup, anda boleh kacau dalam bekas biasa ya. Okey, lepas tu sedikit esen vanila. Okey, ini tujuan esen vanila ni untuk mewangikan kita punya kuih bakar dan kurangkan rasa hanyir telur tu. Itu adalah tipsnya juga ya, untuk hilangkan hanyir telur dan untuk hilangkan bau hanyir telur dan rasa yang sedap jugalah, wanginya. Okey. Okey, lepas tu masukkan satu cawan tadi air daun pandan yang telah dicampur dengan sedikit pewarna hijau. Kita kasih cantik sikit color dia. Okey, kalau letak daun pandan saja pun boleh, tapi color dia macam pudar sikitlah. Okey. Seeloknya campur sikit, tapi kalau tak nak campur pun tak apa. Terpulanglah pada selera ya. Okey, lepas tu kacau-kacau sekejap je. Lepas tu kita akan kisar dia lah. Okey, kalau blender tu dah penuh, kisar sedikit demi sedikit lah. Sebab kalau pengisar ni, kalau contoh macam blender kita atau pengisar, kalau dah penuh dia tak boleh nak berpusing, nanti melimpah. Jadi kita kisar dia sedikit-sedikit lah. Mungkin 2 kali kisar pun boleh, kalau blender kecil. Okey, ni santan 2 cawan santan tadi yang telah dicampur dengan 1 cawan air. Jadi 2 cawan santan lah. Okey, santan ni memang melemakkan lagi kuih bakar kita tu. Telur tu memang untuk lembut, untuk rasa lembut, kenyal-kenyal tu. Santan ni untuk melemakkan lagi, memang sedap lah. Resipi orang dulu-dulu memang sedap dan terbaik. Macam selain kuih bakar, kuih bahulu, insya-Allah di video akan datang. Okey, doakan kesihatan Mok Teh. Mok Teh akan kongsikan kuih bahulu insya-Allah. Okey. Tunggu je lah ya. Okey. Okey, lepas tu Mok Teh kisarlah, ringkaskan. Okey. Inilah hasilnya. Mok Teh kisar separuh je. Lepas tu separuh lagi Mok Teh akan kisar lagi, sebab dia penuh kan, tak boleh nak kisar semua. Baik, inilah hasilnya. Nak kepekatan dia, cair dia lebih kurang macam dalam video yang Mok Teh buat ni lah ya. Lebih kurang macam ni tau cair dia. Kalau dah adunan macam ni insya-Allah memang dia jadi cantik, lembut, kenyalnya, memang lemak-lemak, cantik lah, sedap sangat. Okey, baik. Lepas tu loyang kita tu oleskan dengan sedikit margarin ya. Ini tujuan, tips juga supaya loyang kita tu senang nak kita keluarkan kuih bakar nanti. Jadi acuan loyang kita tu tidak melekat. Itulah tips dan tujuannya. Sebenarnya duk dapur ni banyak tips, kan? Nak kena tahu tu tips kita sebagai mak-mak atau ibu-ibu kat dapur, nak kena tahu sedikit tips-tips duk dapur ni, supaya kita buat sesuatu tu, masakan kita tahulah apa yang perlu dan apa yang tak perlu kan. Okey, baik. Dah dikisar tadi bahan tadi semua. Okey, masukkan ke dalam loyang yang telah disapu dengan sedikit margarin tadi. Nampak tak cantik kan adunan dia tu kan?
Warna hijau macam hijau pucuk pisang kan. Nampak macam cantik sangat. Mak Teh pun suka colour yang warna hijau ni tau. Hijau pucuk pisang di antara warna kegemaran Mak Teh. Itulah. Cantik kan? Okey, Mak Teh masukkan adunan kedua. Tadi satu, Mak Teh sebab Mak Teh kisar 2 kali kisar. Okey, ngam-ngam dengan loyang yang Mak Teh guna. Okey, nak bagi tahu juga ni loyang yang Mak Teh guna ni loyang bersaiz 2 kali 2. Ngam-ngam dengan adunan yang Mak Teh buat tu. 2 cawan apa? Tepung gandum dan semua bahan-bahan lain tu ngam-ngam. Nampak tak? Inilah hasilnya. Dan Mak Teh guna loyang 22 kali 22. Kadang-kadang ramai yang bertanya dengan Mak Teh guna saiz apa loyang. Okey, jadi Mak Teh dah cakap ya, loyang 2 kali 22. Okey, baik. Okey, lepas dah kita masukkan adunan dalam loyang tu. Okey. Lepas tu boleh terus taburkan bijan. Inilah tujuan bijan. Okey, terus je tabur bijan ke atas tu. Okey. Nak tabur banyak ke, sikit ke, tapi agak-agak lah biar dia maknanya nampaklah bijan tu ke atas tu. Nanti dia cantik lah apabila dah dibakar nanti. Okey, kalau orang dulu gigih kan buat kuih bakar ni menggunakan sabuk kelapa kan, api atas bawah. Tapi kita sekarang senang oven kan, gunakan oven je. Okey. Okey, tabur ke semua bijan. Okey, biar nampaklah bijan tu. Lebih kurang macam tu lah. Okey. Okey, insya-Allah Mak Teh yakin anda semua kalau yang tengok video Mak Teh ni insya-Allah boleh buat. Dan ikut step by step apa yang Mak Teh sarankan dalam video ni. Jangan derhaka resipi ya, jangan nak buat kalau tak pandai jangan nak buat pandai-pandai lah kan. Kalau kita dah pandai tak apa. Kalau kita baru nak belajar, ikut je. Insya-Allah kalau kita ikut, kita tak derhaka resipi, insya-Allah jadilah. Okey, lepas tu panaskan oven. Sebelum nak masuk tu panaskan dulu oven dalam 10 minit ataupun 5 minit. Mak Teh panaskan dalam 5 minit dulu sekejap. 5 minit pun dah boleh, 10 minit pun boleh. Tergantung kepada oven. Oven ni kita tak boleh nak cakap sebab kadang-kadang oven tak sama setiap rumah kita kan. Lebih kurang macam tu lah Mak Teh boleh cakap. Okey, dah panaskan dalam 5 minit ataupun 10 minit tadi oven tu boleh masukkan kuih bakar kita tadi. Masa ni kita nak masuk dalam tu kena hati-hatilah. Sebab panas tau. Sebab kita dah panaskan dulu oven tadi kan. Okey. Ni gelap lah pula, lampu pula mati pula kat atas tu. Okey, tak apalah. Yang penting Mak Teh dapat juga tunjuk dengan anda semua okey. Nampak. Ni Mak Teh ringkaskan nampak. Memang kuih bakar kita akan naik tau. Dia akan naik 2 kali ganda nampak. Tapi tak apa, jangan risau, dia akan turun. Nanti dia dah sejuk, dah hampir sejuk, dia akan turun balik. Maknanya dia akan ngam-ngam balik dengan saiz yang loyang yang kita letak tadi. Baik, lepas tu dah sejukkan. Kita boleh sejukkan lah. Dah angkat. Okey, kita cucuk. Kalau macam tak lekat dekat lidi tu bermakna adunan kita tu dah betul-betul masak. Itulah. Dan ingat oven guna api atas bawah. Suhu Mak Teh guna 180. Ada setengah orang 170. Tapi tergantung kepada oven selama 1 jam tau. Nak bagi tahu selama 1 jam tau Okey. Suhu 170 atau 180 darjah Celsius selama 1 jam. Api atas bawah. Okey, jelas okey. Bakarlah sehingga masak. Inilah hasil yang Mak Teh bertukus lumus tadi buat kuih bakar ni. Cantik bukan? Warna hijau dia tu memang menyelerakan kan, tengok. Itulah, memang sedap. Memang tak tipu, memang sedap. Ya Allah, memang sedap. Masa Mak Teh buat ni sekejap je pagi-pagi tu. Mak Teh buat malam. Pagi tu anak-anak dah buka saji tengok. Sekejap je tengok dah licin. Itulah penangan kuih bakar ni memang terbaik dan memang sedap. Tapi kena ikut cara dan resipi yang Mak Teh bagi dalam ni insya-Allah jadi. Alhamdulillah. Okey.
Inilah sedikit sebanyak perkongsian Mok Teh untuk video Mok Teh kali ini. InsyaAllah di video yang akan datang, Mok Teh akan kongsikan dengan dengan pelbagai resipi-resipi menarik lagi untuk anda semua. Untuk subscriber Mok Teh, untuk yang selalu support Mok Teh, selalu mengikuti Mok Teh, insya-Allah Mok Teh akan sajikan lagi dengan pelbagai resipi-resipi yang menarik dan kuih muih yang sedap-sedap. Pasti kalau anda mencuba, insya-Allah anda boleh buat. Okey, selamat datang kepada yang baru menonton channel Mok Teh dan jutaan terima kasih kepada yang selalu support Mok Teh dan selalu tonton video Mok Teh setiap kali Mok Teh upload video ni. Okey, moga anda semua sihat-sihat selalu dan doakan Mok Teh sihat-sihat selalu ya. Jika anda rasa resipi Mok Teh kali ini bermanfaat untuk anda semua, anda boleh share sebanyak mungkin dekat bawah video Mok Teh tu ada tombol untuk share tu. Okey, share sebanyak mungkin biar ramai yang dapat manfaat dari resipi yang Mok Teh kongsikan ni. Semoga biar ramai yang pandai buat kuih ni. Okey. Terima kasih Mok Teh ucapkan dan salam sayang daripada Mok Teh. Sampai jumpa lagi insya-Allah di lain video yang akan datang. Bye. Assalamualaikum.